Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu isu menarik yang saya nak sampaikan berkaitan dengan SPRM dan Wan Saiful Wanjan dan juga seorang pemerhati politik. Terdapat dakwaan ataupun tuduhan yang mengatakan bahwa SPRM memberikan RM 10 juta kepada Wan Saiful Wanjan. Jadi persoalannya, pertuduhan ini RM 10 juta yang diberikan kepada Wan Saiful Wanjan. Setelah tuduhan ini yang diterima oleh SPRM, akhirnya SPRM bertindak bahwa dakwaan tawar RM 10 juta. Adakah SPRM menawar RM 10 juta kepada Wan Saiful Wanjan menerusi pendedahan ini? Dakwaan tawar RM 10 juta Muhammad Syafiq, yaitu pemerhati politik, akhirnya membuat pendedahan yang paling mengejutkan. Pemerhati politik Muhammad Syafiq Abdul Halim tampil memohon maaf kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ataupun SPRM susulan dakwaan terhadap Suruhanjaya itu yang kononnya menawarkan sejumlah duit RM 10 juta kepada Ketua Penerangan Bersatu, Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Bersatu Datuk Wan Saiful Wanjan. Persoalannya, saudara-saudara, melalui apa yang berlaku di dalam situasi ini, kenapa SPRM nak tawar RM 10 juta kepada Wan Saiful. Namun, pendedahan ini akhirnya semua ini didedahkan bahwa ini tidak benar. Muhammad Syafiq akhirnya mendedahkan, menjelaskan, meminta maaf kepada SPRM. Beliau tidak berniat menuduh mana-mana pihak dan menyifatkannya sebagai terlepas cakap berhubung kabar angin di mahkamah. Menurut Muhammad Syafiq, saya memohon maaf kepada SPRM kerana provokasi politik yang mencetuskan perbalahan dan saya terlepas cakap berkaitan rumus di mahkamah yang kononnya pihak SPRM menawarkan sejumlah wang RM 10 juta untuk Datuk Wan Saiful Wanjan mengubah kenyataannya. Jadi maksud mengubah kenyataannya adalah SPRM dalam situasi yang dibangkitkan ini, SPRM menawarkan RM 10 juta kepada Ketua Penerangan PPBM Datuk Wan Saiful Wanjan, menawarkan RM 10 juta kepadanya untuk menganiayai Presiden Bersatu, presidennya sendiri dalam kenyataan ini. Selepas diprovokasi, di mana Muhammad Syafiq berkata, siaran langsung di TikTok pada petang Selasa adalah reaksi kepada fitnah jahat yang dibuat oleh Cyber Troopers Pakatan Harapan. Selepas diprovokasi dalam video itu, pada ruangan komen, beliau mengatakan ada rumus di mahkamah yang mengatakan pihak SPRM menawarkan RM 10 juta untuk Wan Saiful menukarkan kenyataan untuk menganiayai Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi saudara-saudara, ini satu pendedahan yang sangat mengejutkan. Kalau benar ini berlaku, kalau benar ini satu kejutan lagi kepada Muhyiddin Yassin. Sebabkan Wan Saiful menerima tawaran RM 10 juta dan menganiayai Presiden Bersatu sendiri. Namun itu hanyalah rumus di mahkamah. Dan akhirnya Muhammad Syafiq sebagai pemerhati politik juga yang membuat live TikTok pada petang Selasa tampil meminta maaf kepada SPRM. Beliau berkata dakwaan tawar RM 10 juta kepada SPRM kepada Wan Saiful Wanjan untuk menganiayai Muhyiddin Yassin adalah tidak benar dan Muhammad Syafiq mohon maaf kepada SPRM. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu lagi pendedahan menarik berkaitan dengan isu jana wibawa yang sedang tular hari ini di media sosial.
berkaitan dengan beberapa nama pemimpin yang sudah pun dijadikan suspek, yang SPRM sudah sahkan sebagai suspek, saksi, dan juga beberapa menteri ataupun beberapa ahli politik yang juga menjadi salah satu yang terlibat di dalam isu ini. Akhirnya, tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi pemimpin politik yang terlibat, yang juga menerima 2 dakwaan, menerima dan meminta rasuah berkaitan dengan isu Jana Wibawa. Dan tidak lain dan tidak bukan, pemimpin politik ini juga berasal daripada parti yang sama dengan Muhyiddin Yassin dan juga Wan Saiful Wanjan yang juga didakwa di dalam isu ini. Akhirnya Adam Radlan yang didakwa menerima dan meminta suapan mengaku tak bersalah. Beliau tidak mengaku menerima suapan berkaitan Jana Wibawa. Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut, Adam Radlan Adam Muhammad, mengaku tidak bersalah atas pertuduhan meminta dan menerima suapan membabitkan proyek di bawah program Jana Wibawa. Adam Radlan yang juga seorang ahli perniagaan membuat pengakuan itu di hadapan hakim di hadapan Hakim Suzana Hussain di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa meminta suapan 3,5 hingga 7% daripada proyek yang bernilai Rm46.8 juta pembinaan Jalan Sungai Adam ke Kampung Banat, Perlis sebagai dorongan untuk mendapatkan SST ataupun surat setuju terima secara rundingan terus. Tertuduh juga didakwa meminta suapan daripada pengarah urusan MIE, Infrastruktur and Energy Sendirian Berhad, Mat Juso Mamat di sebuah restoran di sekitar Dutamas dekat sini pada 21 Mac 2021. Dan dalam pertuduhan kedua pula, Adam Radlan dituduh menerima suapan daripada Mat Juso berjumlah 500.000 ke dalam akaun CIMB Bank Cawangan, Taman Tunku, Bukit Tunku pada 26 November 2021. Jadi saudara-saudara, ini satu lagi pendedahan, satu lagi pemimpin yang didakwa terlibat dengan isu Jana Wibawa yang menerima dan juga meminta suapan di dalam proyek isu Jana Wibawa ini, di mana Adam Radlan dituduh menerima suapan sebanyak Rm500.000 daripada Mat Juso, manakala beliau juga dituduh meminta suapan 3,5 hingga 7% daripada proyek bernilai Rm46.8 juta. Jadi itu bukan jumlah yang sedikit. Jadi saudara-saudara, pendedahan demi pendedahan, akhirnya pemimpin ini lagi yang terlibat dengan isu Jana Wibawa, yaitu dari Bersatu juga, parti yang sama dengan Muhyiddin Yassin dan Wan Saiful Wanjan. Kedua-dua pertuduhan yang dibuat mengikut Section 16 dalam kurungan E Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 yang boleh dihukum di bawah Section 24 dalam kurungan 1 akta yang sama. Bagaimanapun, tertuduh mengaku tidak bersalah di atas kedua-dua pertuduhan dan diminta untuk dibicarakan. Jadi saudara-saudara, ini satu pendedahan yang mengejutkan, di mana ini nama baru yang terlibat di dalam isu Jana Wibawa. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan isu semasa politik yang seterusnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan menekan butang like, share video ini supaya ramai yang tahu, dan tekan butang subscribe.